Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan harapan agar program khidmat bakti negara PKBN akan dapat dipertingkatkan lagi melalui nilai tambah ke arah program yang lebih holistik dan inklusif. PKBN juga titah baginda akan dapat melatih lebih ramai lagi para belia seperti melibatkan lepasan-lepasan institusi pendidikan tinggi. Bertitah pada upacara perbarisan taman latihan PKBN pengambilan ke-12 di kem latihan PKBN Batu Apoi daerah Temburong, Kebawah Duli Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat hadir dan menyaksikan upacara perbarisan taman latihan PKBN pengambilan ke-12. Beta mengucapkan syabas kepada pelatih-pelatih PKBN di atas pertunjukan perbarisan yang penuh semangat sebentar tadi. Beta dengan besar hati mengucapkan tahniah kepada semua 469 orang pelatih PKBN pengambilan ke-12 di atas kecekalan mereka mengikuti latihan selama 14 minggu dengan penuh semangat dan sabar. Ini bererti seramai lebih 4,000 belia telah pun berjaya mengikuti latihan ini sejak penubuhan program khidmat bakti negara 11 tahun yang lalu. Beta turut berbangga di atas pencapaian ini sambil tidak lupa merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada para ibu bapa dan penjaga di atas dorongan dan sokongan mereka untuk kejayaan program ini. Beta berharap supaya program ini akan terus menghasilkan belia-belia negara yang cemerlang, yang bertanggungjawab dan berdisiplin, yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang dibanggakan. Sukan-sukan kepimpinan yang dibanggakan itu titah baginda ialah apabila para belia bersedia untuk menyumbangkan khidmat bakti mereka kepada ummah dan negara walaupun tanpa imbalan berupa mata benda. Kesediaan seperti ini memang sukar didapati, tetapi beta yakin para belia kita di negara ini boleh dipercayai sebagai tidak menghampakan. Terutama para belia di era merdeka. Mereka malu untuk menarik diri dari perjuangan memperkasa bangsa dan negara. Mereka sedar bahawa mereka adalah ejen masa depan yang cepat berubah. Mereka tidak sanggup untuk menunggu lama-lama sebarang perubahan yang menjadi sasaran. Maka lantaran itu, beta ingin melihat program ini akan dapat dipertingkatkan lagi melalui nilai tambah ke arah program yang lebih holistik dan inklusif, termasuk dengan mengambil kira peringkat kecerdasan, level of fitness dan juga kesihatan mental health para pelatih. Ke arah itu, sokongan dan dukungan oleh institusi keluarga adalah sangat penting dalam sama-sama mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi pelatih-pelatih meraih kecemerlangan. Dengan mengambil kira semua elemen-elemen ini, insya-Allah program khidmat bakti negara akan lebih inklusif dan boleh memberikan kesan yang berpanjangan
kepada cara hidup para pelatih sehingga menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya merafakkan doa agar program khidmat bakti negara serta kem PKBN akan terus berkembang maju. Sebagai langkah ke hadapan, beta berharap program khidmat bakti negara ini akan dapat juga melatih lebih ramai lagi para belia seperti melibatkan lepasan-lepasan institusi pendidikan tinggi supaya kesan baik daripadanya boleh memberikan belia-belia kemahiran dan keyakinan untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan sekaligus mencapai matlamat wawasan negara 2035. Untuk akhirnya, beta sekali lagi mengulangi ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelatih PKBN pengambilan ke-12 yang telah berjaya menamatkan latihan mereka. Beta juga tidak lupa merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pihak pengurusan dan para jurulatih PKBN atas usaha mereka melatih dan mendidik para pelatih. Semoga program khidmat bakti negara serta kem PKBN akan terus berkembang maju dan sentiasa di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada upacara perbarisan taman latihan PKBN pengambilan ke-12, 6 pelatih menerima anugerah terbaik setiap jurusan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan anugerah tersebut. Upacara berlangsung di Padang Kawat Kem Latihan PKBN Batu Apoi. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sejurus keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa perbarisan. Tamat latihan bagi program khidmat bakti negara bagi pengambilan ke-12 yang terdiri daripada seramai 4 Dari 469 pelatih, 314 daripadanya pelatih lelaki dan selebihnya pelatih perempuan. Anugerah pelatih terbaik dikurniakan kepada 6 penerima. Anugerah pelatih lelaki dan perempuan terbaik kawan masing-masing dianugerahkan kepada Wang Muhammad Sufi Muazzam bin Saiful Nizam dan Dayang Siti Nur Bahriyah binti Muhammad Norman Shah. Awang Taufik Nur Hidayat bin Timbul, anugerah pelatih lelaki terbaik jasmani dan Dayang Nur Farhana Syahira binti Muhammad Faizal, anugerah pelatih perempuan terbaik jasmani. Awang Muhammad Zulhalmi Hashim bin Jainuddin dan Dayang Nur Lili Izzati binti Abdul Hamid masing-masing menerima anugerah pelatih lelaki dan perempuan terbaik keseluruhan.
Doa selamat dibacakan oleh Dr. Nur Muhammad Firdaus bin Abu Bakar, Pegawai Keagamaan dan Kerohanian PKBN. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dari Padang Kawan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke Blok 1 kem latihan PKBN bagi menyaksikan pameran-pameran mengenai program jati diri PJD oleh Manpower Planning and Employment Council MPEC. Sebagai program intervensi berdasarkan maklum balas pihak industri, PJD berhasrat melahirkan tenaga kerja tempatan lebih berdisiplin dan berdaya tahan. Peluang beramah mesra dengan baginda menjadi motivasi kepada para pelatih PKBN. Keberangkatan baginda ini jelas mencerminkan keprihatinan baginda dalam membentuk golongan belia sebagai aset negara bersemangat kental dan berdisiplin. Selepas keberangkatan ke PKBN, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melawat dua buah institusi pendidikan kerajaan di daerah Temburong. Sekolah Rendah Sultan Hassan Pekan Bangar antara yang mendapat perhatian baginda.
Dirasmikan pada tahun 1926, Sekolah Rendah Sultan Hassan merupakan salah sebuah pusat kecemerlangan pendidikan inklusif. Baginda meneruskan keberangkatan dengan meninjau Sekolah Rendah Selapun di Mukim Batu Apoi. Mereka semua dekat sini. Suasana panas belajar. Suasana panas belajar. Ya, tidak selesai. Ditubuhkan pada tahun 1973, Sekolah Rendah Selapun mempunyai 20 murid sekolah dan 8 tenaga pengajar. Ini yang paturan saya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara riadah berbasikal Semangat Hari Kebangsaan 2024. Acara yang diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 itu berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri dapat kita saksikan pada ketika ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Berita lanjut mengenai keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke acara riadah berbasikal keputeraan 2024 akan dapat diikuti dalam berita TV seterusnya. Malam tadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan semarak Perdana Negara Brunei Darussalam, persembahan dron dan bunga api di ruang tingkat 2 Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40, persembahan berlangsung selama 30 minit di Taman Mahkota Jubli Emas. Sejurus selesai persembahan, baginda berangkat melawat food street di kawasan Open Plaza Kompleks Yayasan. Peluang tersebut tidak dilepaskan oleh orang ramai yang berada di sekitar Ibu Negara untuk beramah mesra dengan baginda.
Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Isteri Pengarah Anak Sora binti Pengarah Haji Saleh Rahman berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Kyoto, Jepun. Berangkat bersama Duli Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia adalah Yang Teramat Mulia Pengarah Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pengarah Anak Munira Manhol Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengarah Muda Muhammad Aiman, dan Yang Teramat Mulia Pengarah Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia mula-mula berangkat mengadakan lawatan ke Kyoto Center Imperial Palace. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai sejarah istana berkenaan dan melawat beberapa kawasan di istana tersebut. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia kemudian berangkat ke Kinkakuji yang juga dikenali sebagai Golden Pavilion. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan serta mengadakan lawatan ke Kuil Zamburis, salah satu daripada 17 lokasi di bawah Historic Monuments of Ancient Kyoto yang merupakan tapang warisan dunia UNESCO. Mesyuarat pertama dari musim permasyuratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari ke-9 kemarin dengan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, isu mengenai permainan claw machine yang dibangkitkan sebelum ini pula mendapat penjelasan daripada Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menyatakan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah mengemaskini garis panduan pemberian lesen hiburan awam dengan tidak lagi membenarkan pengeluaran lesen mesin-mesin cakar atau mesin-mesin permainan seumpamanya. Ada permainan-permainan lain yang boleh dikategorikan sebagai judi. Yang bukan saja akan menaik taraf infrastruktur kementerian. Pembentangan cadangan peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pehin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Dalam mukadimahnya antara lain menjelaskan mengenai usaha menarik taraf infrastruktur kementerian berkenaan serta mengalu-alukan rancangan kemajuan negara ke-12. Sidang juga mendengarkan mukadimah perancangan dan hala tuju peruntukan bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Antara yang disentuh, usaha kementerian berkenaan mencapai 4 aspirasi di dalam plan strategi bagi tahun 2021 hingga 2025. Dan kerjasama yang efektif dengan pihak berkepentingan. Dan keempat, penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.